يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل
ayat ini pada tahun ke-9 Hijrah. Maka mana-mana orang kafir tidak digunakan lagi untuk memasuki Mekah. Sama ada mereka masuk saja-saja atau mereka masuk untuk melakukan umrah atau melakukan ibadat, maka tidak digunakan sama sekali. Ini satu hukum yang jelas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak masuk lagi Mekah. Kita tahu Rasulullah menunaikan haji pada tahun ke-10. Bukan pada tahun ke-9. Kenapa? Sebab ketika itu masih lagi ada orang Arab yang bertelanjang tawaf kalangan musyrikin. Islam tidak menghalang lagi mereka. Walaupun Mekah sudah pun berada dalam penguasaan orang Islam selepas jatuh tahun ke-8 Hijrah. Namun belum lagi ada halangan untuk mana-mana orang kafir bagi mereka melaksanakan umrah. Walaupun patung-patung berhala sudah pun dihancurkan, sudah pun dibersihkan Mekah, dibersihkan Kaabah, di luar Kaabah, kawasan Sa'i daripada unsur-unsur keberhalaan. Tetapi belum dilarang mereka kalangan kabilah-kabilah yang datang mengunjungi Mekah untuk buat umrah mengikut tradisi mereka. Bukan sebagai mereka masih lagi telanjang di tawaf. Jadi tidak ada lagi larang. Maka Nabi SAW tidak gemar untuk pergi dalam keadaan perkara jahiliyah itu masih wujud. Maka kerana itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar dahulu memimpin sejumlah umat Islam pergi haji pada tahun yang ke-9. Ia merupakan Bi'tsah atau rombongan pertama dalam Islam menunaikan ibadah iaitu pada tahun ke-9 yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan Ali bin Abi Thalib. Maka umat Islam berkumpul. Dan Rasulullah belum berkumpul. Dan pada waktu itulah bila surah diturunkan, Allah Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali supaya membaca surah ini di khalayak ramai di Mina. Yang disebut pada hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar ialah hari Mina, di mana pada hari itu berlakunya lontar jamrah Aqabah, dan hari itu berlakunya penyembelihan dan juga hari raya Korban. Tempatnya di Mina. Maka tahun ataupun hari ke-10 di dalam kalender haji ataupun di dalam hari-hari haji kita dinamakan sebagai Hajjul Akbar. Kita ada hari Tarwiyah, hari ke-8. Kita ada hari Arafah, hari ke-9. Kita ada hari Hajjul Akbar, hari ke-10. Dan kita ada hari Tashriq, hari yang ke-11. Ini nama-nama hari. Maka Haji Akbar merujuk kepada hari di mana umat Islam berkumpul di sini. Walaupun setengah kita merasakan atau mengatakan bahawa Haji Akbar itu berwukuf jatuh hari Jumaat. Sebenarnya tidak. Semestinya wukuf jatuh pada hari Jumaat, maka disebut Haji Akbar. Haji Akbar itu memang setiap tahun, iaitu dengan berlakunya perkumpulan umat Islam di sini pada itu disebut Haji Akbar. Manakala Haji Asghar pula ialah umrah. Umrah dipanggil Haji Asghar, haji kecil. Haji ini panggil Haji Akbar. Ini kerana dari segi umrah dan haji dia agak similar, hampir sama. Cuma bezanya tak ada Arafah. Al-Hajju Arafah. Dia ada sebagian yang lain. Disebut mereka Arafah kan dia merujuk pada rukun. Rukun haji dan umrah bezanya pada Arafah. Adapun kewajiban haji itu hal lain. Maka yang membezakan rukun umrah dan rukun haji. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Apa yang membezakannya? Arafah. Rukun di Arafah. Maka Haji Akbar merujuk ayat ke-10. Disebutkan Yaumul Haji Akbar. Kerana kita tahu ayat ini turun pada tahun ke-9. Ketika itu wukuf bukan hari Jumaat, tapi dia namakan Haji Akbar. Walaupun kita tidak menafikan dan menolak, bila mana suatu ibadat jatuh pada hari yang mulia seperti Jumaat, maka pahala berbeza. Dan setengah mereka menganggap bahawa setengah mereka pandangan dan pendapat bahawa Haji Akbar juga merujuk ke wukuf jatuh hari Jumaat. Walaupun kita katakan tidak semestinya. Setiap tahun itu Haji Akbar. Namun kita tidak menolak bahawa bila jatuh suatu kewajiban atau suatu tuntutan pada hari Jumaat, maka pahalanya tergantung. Contoh kalau sekiranya hari Ashura atau hari Jumaat, maka pahalanya tergantung. Sebab hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, dulu itu kita tak tolak. Kelebihan dan keutamaan. Dan ini secara ringkas tentang sejarah surah ini dan kenapakah ataupun tentang penurunan surah ini
penamaan surah ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu rombongan pergi haji pada tahun ke-9, dan dalam masa yang sama juga selepas menunaikan haji adanya yang dinamakan peperangan Tabuk, perang terakhir bagi Nabi SAW, sehingga Nabi melaksanakan haji pada tahun ke-10 dan beliau wafat pada tahun ke-11. Bara'atun minallahi wa rasulih, suatu pelepasan daripada Allah dan Rasul. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, dengan perjanjian yang tadi diberi dengan orang-orang kafir. Ayat yang pertama ini menjelaskan bahawa semua perjanjian tamat dengan kafir. Khususnya perjanjian yang pertama yang memang dah tamat itu, tidak akan ditolak. Yang kedua, perjanjian yang telah dimungkiri, yang telah dicabuli, ataupun adanya bawadir bunga-bunga pencabulan. Nampak macam musuh memang tidak berminat untuk mematuhi isi kandungan perjanjian, maka Allah perintah kalau beriman supaya buang perjanjian. Yang disebut sebagai bara'ah, yang pelepasan. Yang disebut sebagai bara'ah artinya tiada lagi ikatan tanggungjawab. Nabi SAW tidak lagi diminta mematuhi peraturan dan juga perjanjian tersebut. Fasihu fil ard arba'ata ashhur, maka sila berjalan bebas atas muka bumi ini selama 4 bulan. Ini antara rahmat Islam. Walaupun Islam membatalkan perjanjian, dan asas pembatalan perjanjian tadi ada dua. Pertama, tamat itu. Yang kedua, kerana pencabulan, ataupun kerana mereka tidak berminat untuk mentaati perjanjian. Namun, dengan batal perjanjian bukan terus Islam menyerang, tapi diberi tempoh 4 bulan. 4 bulan bertenang, sama ada musuh bersedia untuk berperang atau bersedia tunduk pada kekuasaan Islam. Ini kita sebut kepada musuh-musuh yang memusuhi Islam, orang kafir yang memusuhi Islam. Yang kita tak ada kena mengena dengan orang kafir yang tidak musuh Islam, tanpa mengira agama mereka, sama ada mereka Hindu ke, mereka Buddha ke, mereka Kristian ke. Kalau mereka tidak musuh Islam, maka ini bukan bicara kita. Kita membicarakan kelompok-kelompok yang benci kepada Islam, yang inginkan kejahatan pada Islam, yang ingin memerangi Islam, yang terus melakukan fitnah kepada Islam dan umat Islam. Sebab kita katakan golongan kafir ini terbagi pada dua. Satu golongan yang tidak musuh Islam, dan mereka ini diiktiraf sebagai ahli zimah. Tak ada masalah kita berhidup aman dengan mereka. Kita takkan provokasi mereka, dan mereka juga dilarang provokasi kita. Tetapi kita rujuk kepada golongan harbi, orang-orang yang membenci Islam, yang mentohmat Islam, yang memberikan gelaran-gelaran buruk kepada Islam. Sedangkan Islam tidak mengata kepada dia, melainkan kerana kebatilan pegangan mereka. Maka kata Allah, biar mereka bebas dalam 4 bulan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, kamu tidak mungkin dapat mengalahkan tentera. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, mu'jizil kafirin, akan menghina orang-orang kafir sesudah tamat tempoh kecil. Ini tempoh bertenang selama 4 bulan. Wa adanu minallahi wa rasulih, pengisytiharan daripada Allah dan Rasul, ilan nas, kepada semua manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji yang besar. Semua ulama menyatakan haji akbar ini merujuk pada Mina, macam saya sebutkan tadi. Semua ulama menyatakan haji akbar kerana merujuk kepada hari Arafah, haji akbar. Dan setengah ulama kata kerana pada musim haji tersebut ada Abu Bakar. Abu Bakar, kerana kemuliaan Abu Bakar maka disebut haji akbar. Sebab bila haji itu kita katakan yang pergi tadi orang besar. Dan Abu Bakar ialah orang yang mulia selepas Nabi SAW. Maka dianggap ini hari terhormat, hari penuh kemuliaan. Dengan adanya orang besar, ada orang yang mulia seperti Abu Bakar sendiri. Ini antara pandangan ulama tentang maksud haji akbar. Pertama, hari Mina, hari ke-10. Ini pendapat yang kuat. Yang kedua ialah hari Arafah sendiri. Dan yang ketiga ialah kerana adanya Abu Bakar. Dan ayat ini turun pada tahun ke-9. Bukan tahun ke-10, tahun ke-9. Selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Annallaha, sesungguhnya Allah bari'un minal musyrikin, berlepas diri daripada orang musyrikin. Wa rasuluh, dan demikian rasulnya. Maksud berlepas diri di sini yang pertama, tidak terikat perjanjian. Yang kedua, orang kafir tidak boleh lagi masuk muka. Dalam satu hadis, bila kami bertanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, itu hari di mana Rasulullah suruh Ali pergi menunaikan haji bersama Abu Bakar.
Yang pertama Abu Bakar dulu pergi haji. Bila turun ayat ini, maka Rasulullah SAW menyuruh Ali membaca ayat ini di khalayak ramai. Sebab ketika itu orang kafir masih ada. Pada tahun ke-9 tadi haji, ada lagi orang kafir yang buat haji dengan cara mereka. Tapi berada tak ada. Maka kata Sayyidina Ali waktu ditanya, apakah yang Rasulullah suruh kamu katakan pada hari di mana kamu mengiringi Abu Bakar menunaikan haji? Lalu kata Sayyidina Ali, aku diperintahkan 4 kali. Aku diminta oleh baginda SAW buat satu announcement, satu iklan yang disebutnya azan, satu azan. Azan bukan Allah Akbar tu. Azan maknanya suatu pemberitahuan. Kerana maksud azan disebut bahasa al-i'lam ataupun al-i'lan, pemberitahuan. Maka kata senang, aku diminta beritahu 4 kali. Pertama, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Yang pertama yang Rasulullah SAW suruh aku iklankan di khalayak ramai orang Muslim haji tadi, yang terdiri pada orang Islam dan orang kafir. Ini saya kata Muslim haji ke-9, orang Islam dia orang kafir dia. Pada musim ataupun pada tahun ke-10 tidak ada yang haji menaikkan. Di mana haji Rasulullah tertib. Jadi Rasulullah tak pernah pergi haji ada orang kafir. Kalau pada tahun ke-10 tidak lagi digunakan orang kafir. Kata sehari pertama aku diminta menyeru di khalayak ramai. Waktu aku pergi haji dengan Abu Bakar, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk syurga melainkan orang beriman. Kata ini dia clear. Dia wadah. Orang kafir, walau baik macam mana dia tak akan masuk syurga. Masuk neraka. Ustaz ini orang kafir. Bukan. Ini yang disebut oleh Allah dan Rasul. Orang kafir tidak akan masuk syurga. Dia nak masuk syurga yang dibuat sendiri, ikut pandai. Syurga yang Allah buat. Syurga yang Allah cipta tak boleh masuk orang kafir. Kalau kata boleh, bolehlah syurga yang kamu buat sendiri. Kamu boleh kata kamu tidak. Tapi akidah itu. Kata dengan kata orang kata belum masuk syurga. Perbuatan ini ialah kata-kata ini, kata-kata yang boleh merosakkan akidah kita. Sebab Allah dan Rasul kata tak boleh. Kita pandai-pandai kata boleh. Yang kedua, wala yatufu bil baiti uriyan. Tidak boleh seorang pun tawaf dalam keadaan telanjang. Tak boleh. Wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun fa'adu ila muddatihi. Siapa yang ada perjanjian dengan Rasulullah, dia akan tamat tempoh pada waktunya, lepas itu tak ada lagi perjanjian. Rasulullah tidak dibenarkan lagi buat perjanjian dengan Rasulullah. Dan yang keempat, wala yahujjat musyrikun ba'da amin hadha. Tidak ada lagi, tidak dibenarkan lagi orang kafir pergi haji selepas tahun ini. Jadi selepas tahun ke-9. Ini bermakna tahun ke-10, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi haji tidak ada orang kafir walau seorang. Tahun ke-9 masih ada kerana Nabi SAW tidaklah buat pengharaman mendadak. Ataupun Allah Ta'ala tidaklah menurunkan hukum mendadak. Sebab antara sifat hukum Islam, dia tidak bersifat mendadak, dia bersifat tadarruj atau tadrij. Bahkan dalam pembatalan perjanjian pun masih diberi tempoh 4 bulan. Umpama gini orang sewa rumah kita, dah tamat tempoh. Kalau orang macam kita, keluar dah tamat tempoh. Tak, saya beri tempoh masih awal 4 bulan. Untuk siap-siap pergi barat. Contohnya lah, tapi masih 4 minggu lagi diberi sekarang. Ini orang baik dia kata. Kita tak mungkin buat satu undang-undang terus, tak boleh. Dia kata baik, bulan ini tak boleh lagi merokok. Kita bagi tempoh, orang merokok 4 bulan lagi untuk rokok sepuas-puas. Nak makan rokok, nak kau tak rokok sila. Lepas 4 bulan kita akan harap. Itu cara dia. Tak boleh kata, okey, tak boleh lagi merokok. Siapa rokok kita tangkap. Sampai ada satu hukum tadris. Ini tidak ada guru Islam. Kita kalau nak larang sesuatu, maka biar ada satu tempoh bertenang. Kita cakap dengan anak kita, jangan lagi tengok ini. Mulai bila? Mulai hari ini. Hari ini boleh. Selepas minggu tak boleh lagi. Yang duk langgar resto tu pun ada dulu. Lepas tu dia tak langgar. Dan tutup perjanjian di resto batal. Contohnya. Kita suka marah ni. Tak boleh buat. Bila tak boleh. Ini satu contoh lah. Dia dulu. Anak-anak kita pun ni nak ada tengok ni. Kita tak boleh. Tonggek ke mana. Dia ada. Kedua tempoh 4 minggu tu. Slow motion. Slow-mo-nya macam tu. Ini kita belajar daripada Ruhul Islam. Bila suatu larangan nak dibuat, dia tak boleh buat benda. Kerana manusia dah terbiasa. Manusia macam menunggu-nunggu sebab dan gitu. Jadi kalau kita lihat, walaupun dibatalkan perjanjian,
masih diberi tempoh 4 bulan betul. Ini kami tak nak segan kamu, tak nak buat. Tapi selepas 4 bulan, adik kami bersama kami atau kami. Ini kepada yang musuh Islam. Yang sama juga, haji, yang pergi haji tahun ni tidak pergi. Tapi tahun depan dah tak boleh. Tahun depan, yang Pak Haji kalangan orang kata dah tak boleh dah pergi. Sebab haji sepenuhnya orang Islam. Dan diharamkan Mekah dimasuki oleh orang kafir. Bermula tahun ke-9, tahun 9 tu dia ada lagi lah makluman larangan tahun ke-9 sehingga tahun ke-10 secara resmi. Sehingga sekarang. Dan sekarang tidak ada walau seorang pun orang kafir yang sama ada pergi Mekah saja. Jauh sekali kalau dia nak buat ibadat di sini. Tidak benar. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Kalau kamu bertaubat, yang kejahatan kamu dalam menentang Islam, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, itu lebih baik bagi kamu. وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ, kalau kamu terus memusuh Islam, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, kamu tidak boleh mengalahkan Allah. Inilah tentera-tentera Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan berikan khabar gembira kepada orang kafir bi'adzabin alim, dengan azab sengsara yang pedih. Illa alladhina ahadtum minal musyrikin, melainkan orang-orang kafir yang masih lagi belum tamat perjanjian dengan kamu. Summa lam yanqusukum syai'an, dan mereka tidak pernah memungkiri, mereka patuh dan taat. Walam yuzahiru alaikum ahada, dan mereka tak tunjukkan permusuhan dan tak pernah tolong orang yang bermusuh dengan kamu. Fa'atimu ilaihim ahdahum, maka sempurnakan janji ila muddatihim, sehingga tamat tempoh mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah Ta'ala suka pada orang yang bertakwa. Bila disebut pembatalan perjanjian pada dua kelompok orang kafir, pertama yang dah tempoh, yang kedua yang mencabuli perjanjian, maka tidak akan lagi diperlukan. Adapun orang yang masih punya perjanjian dengan Islam yang lebih daripada 4 bulan, 9 bulan, 10 bulan, maka mereka masih lagi terikat dengan perjanjian dan umat Islam diminta untuk tidak mencabuli perjanjian tersebut. Kau akan mentaati perjanjian tersebut, jaga perjanjian sehingga tamat tempoh-tempoh yang ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut. Dan kalau kita lihat, bila Allah SWT menyebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini, bahawa Allah tidak lagi akan meluluskan atau membenarkan umat Islam melakukan perjanjian, itu Rasulullah tak digunakan. Untuk Nabi SAW tidak digunakan lagi melakukan perjanjian di mana-mana orang kafir Arab. Kerana apa? Kerana bumi Arab atau bumi sebenarnya tanah Arab tidak lagi digunakan ada orang kafir. Sama ada mereka masuk dalam Islam atau mereka kena keluar dari bumi sebenarnya tanah Arab. Sebab itu disebut dalam hadis, la yastami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan berhimpun lagi dua agama di sebenarnya tanah Arab. Seluruh sebenarnya tanah Arab, yang ini kita namakan negara Saudi, dulu namanya Jaziratul Arab, sebenarnya tanah Arab. Tapi bila keluarga Saud memerintah, dinamakan negara itu sebagai Saudiyah, yang milik keluarga Saud. Saudiyah, istilah Saudiyah, merujuk pada keluarga Saud yang memerintah sekali. Dahulu dikenali zaman Nabi SAW Jaziratul Arab. Maksud Jaziratul Arab sebenarnya tanah Arab. Dan daripada kata ini lahirnya hadis, la yastami'u dinani fi Jaziratul Arab. Tidak akan berhimpun dua agama di sebenarnya tanah Arab. Maka mana-mana orang yang duduk di negara sebenarnya tanah Arab, wa imam mereka Muslim ataupun mereka mesti keluar daripada negara itu. Mereka tak dibenarkan. Kenapa? Yang pertama, kerana sikap bermusuh-musuh mereka tidak pernah berhenti. Ya, sesudah Rasulullah berjaya membangunkan Madinah dan Nabi SAW berjaya membangunkan Mekah, menggambarkan Mekah mengikut apa yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Kebencian-kebencian orang Arab waktu itu cukup berapian. Maka kalau sekiranya mereka terus berada di sebenarnya tanah Arab, mereka ini bagaikan api dalam sekam, bagaikan gunting dalam lipatan yang menunggu waktu untuk mencari kesalahan, kelengahan, kealpaan. Oleh kerana sebenarnya tanah Arab ini benteng kepada Mekah dan Madinah. Sebab kita kan kita panggil zoom penampang. Zoom penampang, di mana-mana negara dia ada zoom penampang. Sebelum masuk ke ibu kota, ni
Berapa kilometer jangan dekat. Kat laut pun sama, dia ada zoom antarabangsa. Ni, okey. Lepas ni tak boleh dekat. Bagi satu benteng. Dia tak tunggu sampai dia rapat kat pantai kita baru kita kata tak boleh. Maka demi menjaga Islam dan menjaga kesihatan Makkah dan Madinah, maka orang kafir bukan sekali tidak dibenarkan pergi ke Makkah dan Madinah. Dan ini suatu penghinaan pada orang kafir sepanjang zaman. Sebab walaupun mereka kata mereka kaya, mereka naik ke bulan, mereka buat industri ke bulan, tapi sayang mereka tak ada Makkah. Duit banyak Makkah tak ada. Bukan kita halang mereka pergi Makkah, tapi mereka sini yang halang. Kenapa? Apa susahnya kamu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dan kamu boleh ke Makkah. Dia jauh lebih mudah daripada kamu bawa pasport. Bawa pasport itu lagi susah. Kita nak pergi negara Bahamas, nak bawa pasport visa lagi susah. Ni nak masuk Makkah, pasport ni senang tu. Ucap dua kalimat syahadat boleh masuk. Kamu tak ada duit pun boleh masuk. Maka Makkah dan Madinah selama-lamanya menjadi penghinaan pada orang kafir. Kenapa? Kerana mereka tak digunakan. Kata kita ni, kalau orang kata tak benar masuk, teruk sangat kita nak. Tak boleh masuk. Tempat tu pula tempat orang baik. Tempat itu pula tempat ibadah. Tempat itu pula tempat orang menyembah Allah. Tiba-tiba ada orang tak boleh masuk. Rasa tak terhina, dia akan rasa. Tapi keinginan itu kamu sendiri yang meletakkan pada diri kamu, bukan Islam. Bila kamu ucapkan syahadat, kami tidak ada halangan apa. Tak ada pun syarat mesti masuk Islam 5 tahun dah. Once kamu ucapkan syahadat, ahlan masalah. Sila datang. Tak ada masalah. Kamu Negro ke, kamu Yahudi ke, kamu China ke, kamu India ke, sila datang. Kamu saudara kami. Ya, bagaimana Allah menjadikan pengharaman Makkah dan Madinah. Nah, khususnya pada ayat Makkah dahulu, sebab ada hadis tentang pengharaman Madinah menunjukkan bagaimana Allah SWT menunjukkan penghinaan pada orang kafir dan menunjukkan bahawa kalau sekiranya orang kafir Makkah tak boleh masuk, jangan kata syurga boleh masuk. Kalau kamu orang kafir Makkah pun kamu tak boleh masuk, itu kat dunia yang kamu boleh gunakan pelbagai cara nak masuk, itu pun kamu diharamkan masuk. Bagaimana kamu cerita kamu nak masuk syurga? Lihat, di bumi Allah, kamu kata, oh kami boleh pergi mana-mana, sana kami nak pergi. Sila pergi ke Makkah, dia kata. Kamu tak boleh. Kamu tidak akan mampu. Mereka sebagai perompak yang mencuba-cuba. Kalau boleh pergi juga lah kamu pun. Tapi pergi secara berdaulat, secara diizinkan, kamu tak akan dapat selama-lamanya. Kalau begitu kamu tak dapat masuk, bagaimana kamu bayangkan kamu boleh masuk syurga? Kamu tak dapat bayangkan dan kamu tak akan dapat. Kerana halangan itu kamu letakkan pada diri kamu, bukan kami letak. Bukan kita letak halangan itu. Bukan Saudi yang letak. Halangan itu pada mereka. Bila mereka memeluk Islam, tidak ada halangan. Mereka nak duduk depan Kaabah sekali pun kita tak mahu. Itu bagaimana penghinaan yang satu yang disebut bara'ah. Sebab itu surah ini tak disebut Bismillah. Dan surah itu dia nak buka Allah. Allah SWT menunjukkan, suruh Islam tunjuk sikap sebenar kita pada orang kafir. Bagaimana? Memerangi mereka sehingga mereka tunduk kepada Islam. Kita dah sebut pada permulaan tadi, pada mereka yang membenci Islam. Tidak kepada yang tak benci Islam. Kita tak ada masalah orang tak benci Islam. Bahkan kita dengan gunakan ruang-ruang damai tadi untuk kita bercakap. Jangan bagi orang kafir salah faham, oh tengok orang Islam ini nak provoke kita dan sebagainya. Tidak, kita tak perlu. Kita bercakap tentang hakikat yang maksud. Yang memusuhi Islam, maka kamu tidak ada tempat di bumi Allah ini. Yang tak ada masalah dengan Islam, ya ruang itu masih ada untuk kita berbincang, untuk kita mendengar kebenaran sehingga Allah menghidayah kepada kita. Wallahu a'lam.